何？お前はもう死んでいる。Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga dewan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat bertemu lagi kita dalam forum yang megah ini bersama saya, Irfan Haris bin Abdullah Sani, pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, seperti yang kita sedia maklum, pada zaman mutakhir ini, kita dapat meneliti dan mengkaji bahawa pemikiran dan fahaman yang kurang berkenaan tentang sejarah-sejarah di Malaysia, tambahan pula dalam kalangan remaja, boleh dikatakan berada di tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ia ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, dasar kebudayaan kebangsaan. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita bincangkan dan kupaskan satu persatu sebagai pembuka pintu kecemerlangan dari pelbagai aspek. Bagi menghangatkan lagi forum kita yang indah pada pagi ini, saya menjemput ahli panel kita yang pertama, Nurul Sherina, bagi mengupaskan tentang misi dasar kebudayaan kebangsaan. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Irfan Haris bin Abdullah Sani sebagai moderator kita pada hari ini. Seterusnya, saya sebagai ahli panel pertama iaitu Nurul Sherina binti Ahmad Effendi akan menerangkan lagi tentang misi dasar kebudayaan kebangsaan. Apa itu misi dasar kebudayaan kebangsaan? Antara misinya ialah memperkasakan pengajian seni budaya dan warisan pada masyarakat melalui teori dan praktikal ke arah melahirkan ilmuwan profesional, karyawan dan penggiat-penggiat seni dalam memenuhi keperluan negara. Seterusnya, bagi menghangatkan lagi forum kita yang indah pada petang ini, saya menjemput ahli panel kita yang kedua, Siti Zakirah binti Zulkifli, bagi menyatakan tentang visi dasar kebudayaan kebangsaan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Irfan Haris selaku tuan moderator kita pada hari ini. Saya Siti Zakirah binti Zulkifli selaku panel yang kedua. Baik, seterusnya saya akan sambung kepada visi dasar kebudayaan kebangsaan. Visi dasar kebudayaan kebangsaan adalah untuk menjadi peneraju institusi pengajian tinggi dalam kesenian, kebudayaan dan juga warisan Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada objektif umum. Pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersepadu. Oleh yang demikian, usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk mencapai 3 objektif penting, iaitu yang pertama ialah mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Kita buktikan lagi melalui pelaksanaan aktiviti di dalam program tersebut. Antaranya ialah kenduri rakyat atau kenduri adat yang merupakan satu bentuk kebudayaan sesuatu masyarakat. Majoriti kenduri rakyat diadakan bagi membentuk kerjasama selain mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat.
satu visi yang sangat menarik. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada misi dan visi yang telah diterapkan oleh ahli panel kita pertama dan yang kedua. Bagi melengkapkan lagi forum kita pada pagi ini, saya menjemput ahli panel kita yang ketiga, Raja Bunyamin bin Raja Ismail, bagi mengemukakan tentang objektif umum dasar kebudayaan kebangsaan. Dipersilakan. Dilihat dan dikaji juga, objektif ini dikatakan dapat memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan itu sendiri. Ia adalah amat penting supaya identiti yang tercipta dan terbentuk di Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, kaum dan agama tidak akan hilang, malah ia akan terus kekal sehingga hari ini. Secara tuntasnya di sini adalah bahawa kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan sewajarnya dipupuk dengan lebih banyak lagi dan ia dipelihara dengan baik agar ia sentiasa segar. Kebudayaan kebangsaan memupuk dan memelihara ini kita boleh melihat dari konsep integrasi antara kaum, yakni kita menyentuh kesemua integrasi nasional yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah integrasi wilayah, integrasi ekonomi, integrasi kebudayaan, integrasi sosial, integrasi pendidikan, integrasi politik. Selain itu, objektif ini boleh dikatakan memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Yang dimaksudkan dengan dalam memperkayakan dan mempertingkatkan adalah dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber pendapatan kepada lapisan masyarakat di negara ini. Sekiranya pada hari ini masyarakat mencari sumber pendapatan melalui industri besar seperti perkilangan, pertanian, perladangan maupun industri kecil, dan sekiranya hari ini Malaysia kaya dengan ekonomi seperti getah, kelapa sawit dan sebagainya, maka ditambahkan lagi sumber ekonomi negara iaitu kebudayaan yang mampu mempertingkatkan kehidupan masyarakat di negara, kerja serta sedikit sebanyak memberi ruang pekerjaan kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, bahkan secara tidak langsungnya membantu memupuk kebudayaan di negara ini. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Raja Bunyamin bin Raja Ismail, kerana telah menerangkan tentang objektif umum dasar kebudayaan kebangsaan. Seterusnya, bagi meneruskan lagi forum kita pada hari ini, saya menyebut ahli panel kita yang keempat, Nurul Nadia binti Muhammad Azli, bagi menyatakan tentang prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada hari ini, Saudara Irfan Haris yang petah berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadia binti Muhammad Azli. Baiklah, menurut kefahaman dan analisis saya, prinsip dasar kebudayaan mesti berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand dan Kampuchea, serta Kepulauan Pasifik seperti Polynesia, Melanesia dan Oceania, sehingga Malagasy adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Apa yang difahami di sini ialah rakyat majoriti di negara ini ialah bangsa Melayu dan mereka sewajarnya menjadikan kebudayaan Melayu sebagai tunjang asas kepada identiti Malaysia, tetapi tidak menolak dan menyisihkan kebudayaan bangsa lain yang minoriti seperti China, India serta bangsa lain yang begitu kecil seperti Kadazan, Iban, Bajau dan sebagainya. Tetapi secara tuntasnya yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat dan kebudayaan masyarakat Melayu. Mengapa kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang? Sebabnya adalah kerana yang pertama, kita melihat kepentingan adat dan budaya Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus terpelihara. Baiklah, sekian. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada panel yang kelima. Baiklah, bagi mengakhiri forum kita pada pagi ini, saya menjemput ahli panel kita yang terakhir, Nur Farhanani binti Razak, bagi menjelaskan tentang strategi dan pelaksanaan objektif. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Hanani binti Razak dari Kreatif PHU 1A. Tanpa berlengah lagi, saya akan sambung strategi dan pelaksanaan objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Strategi dan pelaksanaan objektif dasar ini boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut seperti yang pertama, pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Yang kedua, memenuhi keperluan sosial budaya. Dan yang ketiga, meninggikan taraf dan mutu kesenian. Di samping itu, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, pelibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Mereka termasuklah kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan pusat, kerajaan-kerajaan negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. Sekian dari saya. Bagi menutup forum kita di Dewan Yang Megah ini, saya akan menggulung segala penyataan dan usul kita iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Secara umumnya, penggubalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti di kalangan dunia antarabangsa. Namun demikian, pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. Kesedaran dan kefahaman yang luas kita dapat membantu tercapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan dan dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas suku kaum dan memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk kepribadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Melalui usaha membentuk identiti dan kepribadian kebangsaan, ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan baik, lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpegang teguh dalam ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajari di dalam agama mereka. Sekian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.